إبطال دين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يا معلم داود علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pertama kali kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada awal dan juga pada akhir dan juga setiap detik kita yang kita hidup di dalam dunia ini, sama ada hidup dengan ibadat kita, dengan mencari ilmu kita dan juga amal soleh, dan juga semasa mana-mana pun yang kita hidup dalam dunia ini kita banyak dan ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita akan jadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana kita nak jadi hamba Allah Ta'ala yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala yang tidak lupa jasa, tidak lupa nikmat Allah Ta'ala yang sedia-sedia dan juga sentiasa memberi kepada kita. Kerana kita adalah hamba Allah Ta'ala yang fakir, yang fakir, yang tidak ada apa-apa pun. Bahkan kita kena minta daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai Tuhan yang menciptakan kita. Maka kita banyaklah bersyukur kepada Allah, banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tak jadi hamba Allah Taala yang derhaga. Kita tak jadi hamba Allah Taala yang tidak kenal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, maka alhamdulillah kita di dalam petang hari Jumaat, setiap hari Jumaat kita bersama dengan ruang ilmu hadis. Kita nak mempelajari ilmu hadis, ilmu perkataan Nabi, ilmu mengenai dengan perbuatan Nabi SAW, ilmu yang sakut dengan wahyu ataupun sakut dengan Nabi SAW. Kita tidak syak, kita royak semua bahawa al-hadis ataupun sunnah adalah salah satu sumber ataupun ing yang penting dalam agama Islam selepas daripada Al-Quran. Al-Quranul Karim adalah kitabullah yang mana di dalam kitab itu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Tidak ada apa pun yang kita nak boleh syak, nak boleh songsai dalam Quran. Bahkan dia adalah hudan, adalah menunjuk benar yang nak tunjuk manusia ni dan juga orang-orang yang bertakwa ni kepada jalan yang lurus. Inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran inilah yang Allah Ta'ala yang mana dia akan pimpin manusia yang sedang berhayati, mempelajari dengan Al-Quran ini dan juga beramalkan dengannya. InsyaAllah Al-Quran akan yahdi lillati aqwam, akan bawa hidayah, bawa dia ni kepada jalan yang lurus, yang aqwam, bukan hanya qawim. Qawim tu lurus, tetapi yang paling lurus, lebih lurus, lebih daripada pita pecek, lebih daripada nur ia berada di jalan ataupun dunia yang kita sedia-sedia guna ni. Cahaya rasmi yang kita guna tu cerah,
Cerak lebih tu lagi. Itu Al-Quran Al-Karim dan juga As-Sunnah Nabi SAW adalah berita yang kedua yang akan bawa hidup kita kepada jalan yang lurus juga. Kerana Allah Ta'ala, kerana Nabi SAW ayat kata, tinggal dua perkara, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan taghillu ba'di abada. Kitab Allah wa sunnati SAW, iaitu kitab Allah Ta'ala dan juga sunnah Nabi lah yang Nabi tinggal kepada kita. Dua perkara ni sahaja. Dua perkara ni sahaja yang Nabi tinggal kepada kita, dan juga Nabi buat jaminan kepada kita, kalau kita pegang teguh dengan dua-dua ni, insya-Allah kita tak akan sesat. Lan, kalimah lan dalam bahasa Arab, kalau kita ngaji nahwu, kita akan jumpa bahasa lan, abang kita tawon. Tawon tak akan nak boleh jadi. Kita tak akan nak sesak sampai bila-bila. Tak boleh jadi. Lan ni tak boleh jadi. Tak sama dengan la, tak sama dengan lam, tapi lan ni tak boleh jadi. Iaitu kita tak akan nak sesak kalau kita pegang teguh dengan Al-Quran Al-Karim dan juga sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita dalam dunia ini kita adalah orang yang sedia-sedia buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba Allah, abdun lillah, hamba bagi Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kerja asasi kita iaitu beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hal keadaan kita tidak syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Illa liya'budun, Allah Taala tidak ciptakan jin dan juga manusia iaitu untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Abdullah bin Abbas sebagai sahabat Nabi yang jadi terjemahan Al-Quran, orang yang terjemah Quran, orang yang hibrul ummah. Hibrul ummah ni nama kepada umat Nabi Muhammad SAW, orang yang Nabi doa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Nabi doa kepada dia, suruh Allah Ta'ala wi kepahaman kepada dia, dan juga wi dia ni boleh nak takwil ataupun tafsir. Mahir miความเชี่ยวชาญ ataupun dia ada kepakaran dalam ilmu tafsir. Tafsir. Ibn Abbas kata mana liya'budun di sini iaitu liyuwahhidun, iaitu kita beribadat kepada Allah Ta'ala di segi dengan kita ni tidak ambil benda lain mari syirik kepada Allah Ta'ala. Kita menyatukan Allah Ta'ala sebagai Tuhan kepada kita, sama ada dalam rububiyah kita, rububiyah, tauhid rububiyah baik yang kita percaya bahawa Allah Ta'ala lah sebagai Tuhan yang menciptakan segala yang berada, segala makhluk yang berada dalam dunia ini. Dan juga di segi uluhiyah kita, segi kita nak ibadat kepada Allah Ta'ala, kita niat 100% kita kerana Allah SWT. Ibadat kita kena kerana Allah SWT, sama ada asma' wa sifat baik. Kita dah ngaji bersama dengan babode kita yang ruangan sebelum solat asar tadi. Maka itulah ibadat kita. Kita nak buat satu ibadat ni, kita jangan kita tengok. Kita jangan kita tengok kepada sesiapa pun yang kita nak turut. Sama ada mereka itu adalah orang juh biasa pun, kita jangan gitilik kepada dia. Jangan kita tengok kepada bapa-bapa kita, tok nenek kita, ataupun orang-orang dulu. Kita tengok kepada ibadat mereka, balas mana nak ibadat. Bukan. Itu bukan mizan. Bukan orang panggil benar yang kita nak gitimai kata perkara yang kita nak buat ini adalah benar yang betul dengan Al-Quran dan juga sunnah. Tidak. Tetapi benar yang jadi mizan kepada kita, yang kita kena gitimai di atas dia, iaitu Al-Kitab was Sunnah. Kalau kita gitimai kepada kitab dan juga as-sunnah betul dengan kedua-dua, maka kita beramalah dengan ibadat itu. Apabila kita gitimai, ukur dengan Al-Quran dan juga as-sunnah, tetapi perbuatan kita yang kita nak buat ini tidak sama ataupun selisih, canggah dengan as-sunnah dan juga Alkitab, maka kita tinggallah benar tu. Walaupun benar itu adalah benar-benar yang baik, tetapi apabila benar tu baik, niat baik, tetapi menyalahi dengan sunnah Nabi SAW pun, maka benar itu pun tidak berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga rugi saja yang kita buat. Rugi saja. Satu kali seorang lelaki masuk dalam masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak salat. Sa'id Ibn al-Musayyib, salah satu tabi'in. Sa'id Ibn al-Musayyib ni dia ni
kahwin dengan anak Abu Hurairah, ataupun kita panggil mudah-mudah, dia ni natu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai sahabat Nabi yang kita dengar semua hadis dia, yang banyak riwayat hadis daripada Nabi SAW. Sa'id Ibn al-Musayyib mati pada tahun 94 ataupun 95, khilaf tahun mati dia. Sa'id Ibn al-Musayyib dia maya asar di masjid, dan juga selepas solat asar dia sedia-sedia berzikir kepada Allah Ta'ala, duduk berzikir, ingat kepada Allah Ta'ala. Dengan masa yang lama, maka tatkala masuk satu orang lelaki, masuk mari solat di depan Sa'id Ibn al-Musayyib. Lelaki ini masuk masjid, semaya di depan Sa'id Ibn al-Musayyib 2 rakaat. Maka Fatih Sa'id Ibn al-Musayyib tengok kepada lelaki itu tadi semaya 2 rakaat. Maka Sa'id Ibn al-Musayyib tahu kata 2 rakaat ini yang mana ditunai oleh lelaki ini cerak kata bukan solat asar. Kadang-kadang satu orang masuk masjid ni, dia lewat mayasar, dia untuk nak mayasar, tetapi masuk dalam masjid untuk semaya 2 rakaat. 2 rakaat cerak kata bukan solat asar, kerana solat asar 4 rakaat. Lalu selepas daripada lelaki itu sudah daripada semaya sunat, Sa'id Ibn al-Musayyib masuk ditanya kepada lelaki itu. Sa'id Ibn al-Musayyib ni kita tahu pertama kali kata dia ni, ramai di kalangan ulama kata dia adalah afdalut tabi'in. Orang tabi'in. Orang tabi'in, masa tabi'in yang paling baik sekali. Sa'id Ibn al-Musayyib. Itu yang pertama. Yang kedua, di kalangan, kalau kita ngaji, di kalangan ulama-ulama fiqh yang paling hebat. Di semasa tabi'in dulu tu, orang panggil kata fuqaha us-sab'ah ataupun fuqaha ul-Madinah. Ulama fiqh di negeri Madinah, di Madinah, Nabi SAW semasa tabi'in terkenal dengan 7 orang. Yang ketua, yang paling tua, iaitu Sa'id Ibn al-Musayyib sebagai tabi'in yang alim sekali mengenai dengan agama Islam dan juga fiqh Islam di Madinah Al-Munawwarah. Sa'id Ibn al-Musayyib ditanya kepada lelaki itu, gapo yang kamu solat tadi? Adakah semaya gapo tadi? Maka lelaki itu kata, aku semaya sunat 2 rakaat selepas solat asar. Maka Sa'id Ibn al-Musayyib tanya kepada lelaki itu, adakah kamu tak tahu bahawa selepas solat asar dan juga selepas solat subuh sampai kepada matahari naik, Nabi kita Muhammad SAW larang tak sebi kita maya sunat. Tak sebi maya sunat. Maka lelaki itu tanya kepada Sa'id Ibn al-Musayyib pula, kata, ya Sa'id, hey Sa'id, adakah Allah Ta'ala nak ambil salah dengan sebab aku semaya 2 rakaat ini kerana dia? Salah kedak aku ni, Tuhan ambil salah kerana Tuhan nak longtut. Tuhan nak longtut aku ni, kata dengan sebab aku ni semaya 2 rakaat, yang mana 2 rakaat ini adalah amalan yang baik, perbuatan yang baik. Maka Sa'id Ibn al-Musayyib tengok kepada jawapan dia. Jawapan dia balas mana? Sa'id Ibn al-Musayyib kata, Allah Ta'ala tak akan nak binasa ataupun nak longtut mung ni dengan sebab mung semaya 2 rakaat ini, tak. Tetapi dengan sebab mung ni buat satu perbuatan yang mukhalafah, yang berjangkah, yang selisih dengan sunnah Nabi SAW. Mukhalafatus sunnah. Bercegah dengan sunnah Nabi, tak sama dengan sunnah Nabi. Nabi kata jangan semaya, mungkin semaya. Tanya kata benda yang muak buat tadi itu adalah benda yang baik ke tak? Nasanya kita akan jawab kata 2 rakaat itu adalah perbuatan yang baik. Tetapi apabila kita tunai pada masa yang Nabi SAW wayak, maka amalan itu walaupun jadi baik pun, walaupun jadi amalan yang baik pun, tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama khilaf lah. Di antara ulama khilaf lah kata, boleh ke tak kita nak semaya sunat selepas asar? Yang sunat secara mutlak ni kita tidak boleh buat. Tetapi kita panggil kata sunat yang zawatus sabab, yang ada sebab. Seperti kita masuk semaya niat untuk tahiyatul masjid. Mazhab Imam Syafi'i kata boleh kita nak semaya. Semaya tahiyatul masjid ataupun semaya yang ada sebab, kita boleh tunai. Tetapi kita di sini ulama kata pendapat mengenai dengan solat sunat yang ada sebab ni,
Boleh pilihlah di antara orang nak masuk masjid selepas asar nak maya sunat pun tahiyatul masjid pun boleh. Masuk mari selepas asar tak semaya tahiyatul masjid pun boleh juga. Kita jangan pergi kata-kata yang kena tak semaya, kena hak ni, kena semaya Nabi larang selepas asar. Kita tanya dulu. Kalau tahiyatul masjid, di pendapat setengah ulama kata boleh kita nak solat selepas asar kalau semaya sunat itu ada sebab seperti tahiyatul masjid. Senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita pada hari ini bersama dengan hadis nombor 12. Bersama dengan hadis nombor 12, insya-Allah kita ada lagi 30 hadis yang kita akan habis daripada kitab 40 hadis Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan kita dapat manfaat yang banyak daripada kitab ini. Kitab yang paling ikhlas penulis dia, kitab yang paling berharga di sisi umat Nabi SAW seluruh dunia. Bukan tempat kita sahaja. Kitab Arba'in An-Nawawiyah, kitab 40 hadis Imam Nawawi ini adalah kitab yang kita koyak dah dulu. Ramai orang Islam seluruh dunia ngapa dia, ingat dia dalam dada, beramal dengan dia. Ramai ulama terjemah luah bahasa daripada bahasa Arab ni kepada bahasa seluruh dunia. Kepada bahasa Inggeris baik, kepada bahasa yang bukan bahasa Inggeris seperti bahasa Cina, bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, walaupun dengan bahasa Sia kita pun, bahasa Thailand ataupun bahasa Sia kita pun dah diterjemah oleh ikhwah kita. Jazahumullahu anna khaira wa an muslimin khairan jaza. Nawawi kata kitab Arba'in Nawawiyah adalah kitab yang paling harga. Dan kita pilih untuk nak baca hadis dalam kitab ini insya-Allah kita minta doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk Allah Ta'ala rezeki kepada kita, rezeki mengenai dengan ikhlas kita, dengan kita baca dan juga dengar dan juga ngaji kita Arba'in Nawawiyah, dan juga minta kepada Allah SWT Tuhan peluang kepada kita untuk kita beramalkan dengan dia dan juga ambil manfaat daripada dia. Kita bersama dengan hadis 12 insya-Allah. Kita tinggal lagi 30 hadis. Kita akan habis, kita akan jalan sejakah sampai kepada akhir. Dengan sedikit inilah kita harap bahawa kita seminggu satu hadis sahaja ni, walaupun kita kira kata sikit, tetapi kita usaha nak membaca dan juga ambil istifadah daripada dia, dan juga dengan sedikit ini amalan sedikit istimrar, istiqamah kita adalah amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sahabat tanya kepada Nabi SAW dalam hadis yang sahih, apa khairul a'mal ataupun afdalul a'mal ila Allah, amalan yang paling orang panggil kata paling afdal, baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kata adwamuha wa in qalla, amalan yang kita adwamuha, kita buat sama, istimrar, istiqamah, sama-sama sentiasa kita buat, wa in qalla, walaupun amalan itu adalah amalan yang sikit, yang kecil saja, tetapi kalau kita buat sama, istimrar sama, kita baca Quran satu hari 10 ayat saja, tapi kalau kita baca tiap hari 10 ayat walaupun sedikit, itu adalah amalan yang dikasihi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bersama dengan hadis 12. Al-Imam An-Nawawi rahmatullahi alaihi dia kata pada mana, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, min husni islamin mar'i tarku ma la ya'nih. Hadis hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhu. Hadis yang ke-12 ini hadis yang diriwayat oleh sahabat Nabi SAW yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah, kita akan jumpa banyak hadis Abu Hurairah, sama ada dalam kitab Arba'in Nawawiyah baik, sama ada kitab hadis mana-mana pun, kita akan jumpa dengan kebanyakan hadis yang diriwayat oleh sahabat Nabi yang nama Abu Hurairah, bapa kucing, yang mana nama sebenar dia adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr sebagai sahabat Nabi yang hafal, yang ngapa hadis Nabi SAW banyak. Ini adalah sebagai apa yang kata kepentingan ataupun mizah. Mizah ni mengata kopiset yang berada di dalam tubuh Abu Hurairah. Kerana Abu Hurairah ni dia tulis tak panah. Dia panah ngapa hadis. Yang mana dia biasa kata satu kali kata, aku ni tak tulis banyak, tak tulis banyak mengenai dengan hadis Nabi ni seperti Abdullah Ibn Amr, tetapi aku sebagai sahabat Nabi yang ngapa hadis banyak sekali. Abdurrahman bin Sakhr,
Dia kata daripada Nabi SAW, Nabi kata pada mana? Nabi sabda min husnil islamil mar'i. Daripada kebaikan Islam satu orang ni, iaitu bahawa dia tinggal benda yang tidak wi faedah kepada dia. Satu perkara yang menunjuk bahawa Islam satu orang adalah Islam yang hasan, Islam yang baik, iaitu apabila dia tinggal benda yang tidak ada faedah. Hadis ini Imam Nawawi kata adalah hadis hasan. Adalah hadis hasan ni kita ayat dulu. Peringkat yang tinggi sekali hadis sahih. Kita ngaji mengenai dengan mustalah hadis sikit. Ngaji fiqh hadis saja, tapi kita masuk sikit mustalah hadis. Mustalah hadis iaitu madah ataupun wicca yang mengenai dengan kita nak beza di antara hadis bahawa hadis ni sahih, kita nak cek belah mana. Hadis ni hasan, kita nak cek belah mana. Kita ayat dah minggu dulu. Hadis daif, hadis yang lemah ni belah mana. Dan juga hadis yang palsu. Yang mana hadis, orang panggil kata hadis daif ni banyak pula jenis-jenis dia. Jenis-jenis dia banyak pula. Hadis yang mungkar, hadis mu'allal, hadis maqlub, hadis mudraj. InsyaAllah kalau kita ada masa, kita akan tahu kepada senang pendengar sasa-sasa insyaAllah. Sebagai umum, hadis yang peringkat tinggi sekali iaitu hadis sahih. Hadis yang sahih, hadis tituk tang. Hadis yang kedua, hadis yang peringkat kedua iaitu hadis hasan. Yang mana hadis sahih dan juga hadis hasan ni, beza dia ni di segi peringatan rawi ataupun orang yang riwayat hadis saja. Orang yang riwayat hadis sahih ni peringkat ngapa dia ataupun ingatan dia tinggi. Tetapi hadis hasan ni salah satu orang sahaja pun, walaupun satu orang dalam satu sanad ataupun banyak daripada satu orang pun, kalau peringatan dia ni kurang daripada martabat ataupun peringkat hadis sahih ni, hadis dia akan jadi hadis hasan. Kedua-dua ini hadis sahih, hadis hasan, kita boleh nak beramal ke dengan, bahkan kita wajib kena beramal dengan kedua-dua jenis hadis ini. Kita wajib kena beramal. Dan juga peringkat yang ketiga hadis daif. Dan juga yang peringkat yang genah sekali, yang bawah sekali, hadis palsu ataupun kita panggil dalam bahasa Arab hadis maudhu'. Dan juga di sana hadis daif ni, ada jenis hadis daif yang kita boleh nak beramal ke dengan dia. Ada setengah ulama wisyarat wingin kai nai tasna ulama kekapkan patibat beramal dengan hadis daif ni, ada setengah syurut ataupun setengah ngen kai syarat yang ulama kata boleh kita nak beramal dengan dia, iaitu Ibn Hajar Al-Asqalani. Ibn Hajar Al-Asqalani dia mati pada tahun 852. Dia kata syarat kita nak beramalkan dengan hadis daif iaitu dalam bab mengenai dengan fadailul a'mal ataupun at-targhib wa tarhib. Apa fadailul a'mal dan juga targhib wa tarhib? Hadis yang sakut dengan kelebihan amalan. Kelebihan amalan kalaulah daif, mereka daif, bukan daif jiddan. Daif jiddan ni daif sangat, bukan daif nipis-nipis saja. Kalaulah hadis itu mengenai dengan hadis kelebihan amalan, targhib ni songsem, suka kita buat baik dan juga lari kita jauh kita daripada buat benda-benda tak baik ni, hadis seperti ini kita boleh nak buat. Di antara syarat yang pertama, hadis ni bukan hadis daif jiddan, bukan hadis yang daif sangat, daif yang nipis-nipis saja, peringkat daif awal-awal saja, yang tidak sangat kuat daif dia. Yang kedua, kita yang mana hadis daif ni hadis daif ini kalaulah seperti hadis daif mengenai dengan semaya duha. Semaya duha salah satu hadis yang kita dengar semua, hadis yang Nabi SAW kata siapa yang semaya subuh secara Jumaat dan juga selepas daripada dia semaya subuh sudah, dia duduk, dia berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai matahari naik, dia bangun semaya 2 rakaat iaitu semaya duha kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan dapat pahala haji umrah tamatan secara sempurna. Sebenarnya hadis ni hadis mengenai dengan fadilat kita nak dapatkan jalan daripada Allah Taala dengan kita dengan haji dan juga umrah secara sempurna dalam hadis ni
setengah ulama kata daif, setengah ulama kata hasan, seperti Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani kata hadis ni hadis hasan. Hadis hasan boleh jadi hasan li ghairihi. Peringkat daif tetapi naik peringkat dia dengan banyak jalan hadis, jadi hadis hasan li ghairihi. Seperti hadis ini adalah hadis daif. Kalaulah kita pegang pendapat ulama yang riwayat kata hadis ni adalah hadis yang daif, tetapi kita boleh nak beramal dengan hadis ni kerana hadis daif dia peringkat daif yang awal-awal daif saja, bukan daif jiddan dak. Yang kedua, asal mengenai dengan semaya duha ni kena ada asal dia, kena ada hadis lain dah. Mari kecek mengenai dengan semaya duha seperti hadis Abu Hurairah yang mana Abu Hurairah kata ausani khalili, Nabi SAW wasiat kepada Abu Hurairah 3 perkara, salah satu yang daripada 3 itu iaitu semaya duha. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari. Maka ini adalah asal sebagai dangdem ataupun mengata hadis yang sahih sebagai asah mengenai dengan hadis daif ini. Maka kita boleh nak beramalkan dengan dia dengan 2 syarat. Yang pertama kita ayat tadi, bukan hadis daif jiddan. Yang kedua, kena ada asal daripada hadis yang sahih kecek mengenai dengan hadis mengenai dengan semaya duha ataupun perbuatan yang kita nak buat itu. Yang ketiga, hadis mengenai dengan ini, ulama kata kita jangan orang kata gijinyan. Gitu tu kata perkataan ini adalah perkataan Nabi SAW. Kalau dalam mengenai dengan ilmu hadis, kita kena kata ruwiya, diriwayat, ataupun hukiya ataupun yurwa, diriwayat. Kata gini. Kita jangan yunyan kata perkara itu adalah kampuk Nabi SAW. Kita jangan yunyan kata itu adalah perkataan Nabi. 100% jangan. Kerana kita cok lagi. Walaupun di kalangan ulama pun syok lagi kata setengah ulama kata daif, setengah ulama kata hasan. Maka kita nak boleh beramal dengan dia, tetapi jangan pergi suka. Yang pergi cerak kata perkataan itu adalah perkataan Nabi SAW. Itu di antara syarat yang kita nak buat. Kita beramal dengan hadis daif mengenai dengan fadailul amal ataupun targhib wa tarhib. Hadis ini Imam Nawawi kata hadisun hasan. Imam Nawawi kata ini adalah hadis hasan. Peringkat hasan. Yang mana orang yang riwayat hadis ini iaitu Al-Imam Tirmizi dan juga imam-imam yang lain. Imam-imam yang lain. Yang ulama riwayat hadis ini di antara orang yang riwayat hadis ini, yang pertama Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunan dia. Kitab Sunan dia ataupun kita panggil kitab satu lagi Al-Jami' bagi Imam At-Tirmizi. Bagi Imam At-Tirmizi. Dan juga orang yang riwayat hadis ini iaitu Ibnu Majah dalam kitab Sunan dia juga. Dan juga sebenarnya hadis ini pun khilaf di antara ulama mengenai dengan hukum dia. Mengenai dengan hukum dia, bahawa golongan ulama kata hadis ini adalah hadis hasan, satu golongan ulama kata hadis ini bukan hadis yang sahih, bukan hadis yang hasan ataupun hadis yang genah daripada peringkat hasan, iaitu hadis yang daif. Di antara ulama yang kata hadis ini adalah hadis yang hasan itu Imam An-Nawawi sendiri dalam kitab Arba'in Nawawiyah ini, dan juga Ibnu Abdul Barr. Ibnu Abdul Barr yang mati pada tahun 432, yang dia kata hadis ini adalah hadis yang hasan. Tetapi ramai di ulama ataupun ulama yang paling ramai, sebanyak ulama, jumhur ulama, aktsarul a'immah, ulama ramai itu kata hadis ini, yang mana hadis yang diriwayat oleh sahabat Nabi yang nama Abu Hurairah ini dengan sanad dia sampai kepada Imam Tirmizi dan juga Ibnu Majah adalah hadis yang daif. Di antara ulama, bukan saya tu yang kata, di antara ulama yang kata siapa, kita mari tengok. Siapa yang kata tadi tu? Seperti Al-Imam Ahmad, seperti Imam Al-Bukhari yang kata hadis ini ni hadis yang daif. Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Ahmad mati pada tahun 241 tu. Imam Ahmad, Imam Yahya bin Ma'in mati pada tahun 233. Imam Al-Bukhari mati pada tahun 256. Imam siapa lagi? Ad-Darqutni. Imam Ad-Darqutni mati pada tahun 400 lebih-lebih.
Ad-Darqutni, mereka kata hadis ini adalah hadis dhaif. Maka kebanyakan ulama ni kata hadis ini ada hadis yang sahih. Hadis ini yang sahih. Bukan jalan Abu Hurairah, bukan sanad Abu Hurairah. Tetapi ulama yang kata sanad Abu Hurairah dhaif ni, mereka kata hadis ini yang sebenar, yang sahih, jalan yang lain, yang mana jalan itu daripada Imam Malik. Riwayat hadis ini ambil daripada guru dia. Imam Malik mati pada tahun 179, ambil daripada guru dia Az-Zuhri, mati pada tahun 124, yang mana Az-Zuhri ambil daripada anak ataupun cicit Nabi, Ali bin Husain bin Ali bin Abi Talib, dan juga Ali, cucu kepada Ali ni ambil daripada Nabi. Maka cucu Ali ni dia tak jumpa ataupun tak sempat, tak biasa, tak ada nak jumpa dengan Nabi, tetapi dia riwayat hadis ini daripada Nabi. Maka hadis ini ni orang panggil kata hadis mursal. Mursal ni orang yang tidak jumpa dengan Nabi, tetapi dia riwayat hadis dan juga kata hadis ni kata hadis Nabi. Dia siqah. Boleh jadi kata di antara dia dengan Nabi ni dia agi ambil hadis daripada satu orang sahabat mana-mana, tetapi tidak sebut dalam sanad ini, maka hadis ini adalah hadis mursal, tetapi ulama kata adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih, yang mana dalam hadis melalui jalan cucu Ali bin Abi Talib ini bukan dengan lafaz min husni islamil mar'i, tetapi datang dengan lafaz min imani al-mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada email sesuatu orang, nak tunjuk email sesuatu orang, tengoklah kepada dia, adakah dia tinggal benda-benda yang tidak ada faedah. Maka ini adalah hukum ulama kata. Maka secara umum adalah hadis yang hasan, insya-Allah taala, dengan sebab ada jalan yang lain, mari tolong adalah hadis yang hasan seperti mana Imam An-Nawawi kata. Maka sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW yang kata min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Nak tengok kepada Islam satu orang adalah Islam yang baik ke tak? Kita sebagai orang Islam, hari ni kita mari tengok kepada tubuh kita. Sedang pendengar yang semua yang senada dengan hadis ni, kita kembali kepada tubuh kita. Kita tanya, kita tengok Islam kita sekarang ni belah mana? Nabi royak kata nak tengok Islam kita ni adalah Islam yang hasan, yang baik ke tidak ni. Salah satu yang nak buat Islam kita jadi Islam yang baik ni, iaitu kita nak tinggal benda yang tidak ada faedah. Hadis ini adalah hadis yang pendek saja. Yang mana kita royak dah dulu minggu dulu adalah Al-Jawami' Al-Kalim. Al-Jawami' Al-Kalim iaitu perkataan Nabi yang singkat saja, tetapi faedah yang nak beri kepada kita adalah banyak sangat. Banyak sangat. Kalau kita sebagai orang yang nak ngaji ataupun nak baca, kita sangka bahawa ulama akan syarah hadis ini semuka ataupun setengah muka cukup. Tetapi hakikat sebenar kalau kita tengok kepada kitab ulama, kitab hadis-hadis yang ulama mari syarah hadis ni, nescaya kita akan jumpa dengan bilangan muka kitab mereka yang banyak yang syarah hadis ni. Faedah yang dapat daripada hadis ni sangat banyak sangat. Maka Nabi kata baik Islam seorang yang nak jadi Islam yang baik, iaitu apabila dia tinggal benda yang tidak faedah. Maka hadis ni adalah hadis yang kita apabila kita baca, agak kata susah bagi seorang Muslim nak beramalkan dengan dia. Lebih lagi kita dengar saja perkataan Nabi, apabila kita masuk, kita tengok kepada orang-orang dulu. Mula daripada sahabat Nabi SAW yang apabila mereka dengar hadis ni, mereka kembali bagaimana hidup mereka dengan hadis ni. Beramal mereka dengan hadis ni belah mana? Kita akan kejut dengan mereka. Kita akan kejut dengan mereka bagaimana mereka beramal dengan hadis ini. Maka hadis ini nescaya akan kena kepada kita semua, walaupun saya sendiri, kerana kita akan ada satu benar yang tidak beri faedah kepada kita ni, bukan benar yang haram sahaja, bukan benar yang makruh sahaja, sampai benar yang halal, benar yang mubah, yang boleh kita nak buat, boleh kita nak makan, boleh kita nak hidup dengan dia ni,
Kalaulah benda tu tidak beri faedah kepada kita pun, maka Islam kita pun tak jadi Islam yang baik juga. Maka di sini Nabi SAW kata, nak tunjuk kata Islam satu orang baik tak baik ni, kena tinggal benda yang tidak ada faedah. Walaupun benda tu benda haram, kita kena tinggal secara kita tahu dah tu. Benda yang kita agak kata halal, kata tidak ada faedah, la ya'nina, tidak beri faedah kepada kita pun, Islam kita tak ada Islam yang hasan juga. Walaupun benda itu adalah benda yang mubah, kita pun tak jadi Islam kita ni sebagai Islam yang baik di sisi Allah dan juga di sisi Rasulullah SAW. Ibn Salah, seorang ulama hadis, dia royak kata jima'ul adab. Nah, dia kata kepentingan hadis ni, jima'ul adab, kita nak tengok, nak kembali kepada adab Islam. Islam hajar adab kepada kita, hajar akhlak kepada kita, belah mana kita kembalilah kepada 4 hadis. Di antara 4 hadis, iaitu hadis inilah, min husni islamin mar'i tarku ma la ya'nihi, tinggal benda yang tidak ada faedah. Yang kedua, hadis yang sebagai sumber mengenai dengan adab seorang Muslim, iaitu Nabi SAW royak, yang kita akan baca hadis ini selepas daripada ini, yang bersama juga dalam kitab ini. Nabi SAW yang kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman dengan Allah dan juga beriman dengan pada hari akhirat, maka dia katalah, dia keceklah benda-benda yang baik, kecek benda yang khair, benda yang baik. Kalaulah tidak kuasa nak kecek benda baik, liyasmut, kita senyap, duduk senyap saja, jangan kecek. Put di medai, ngiap sah. Put di medai, kau ngiap sah. Itu Nabi SAW royak. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, hadis Nabi SAW yang Nabi pesan, wasiat kepada seorang sahabat Nabi, yang mana seorang sahabat Nabi mari tanya, suruh wasiat kepada dia. Nabi kata satu patah saja, satu jumlah atau satu kalimah saja. Nabi kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. 3 kali Nabi kata, jangan kamu marah, jangan kamu marah, dan juga jangan kamu marah. Jangan jadi orang yang suka nak marah kepada orang, jangan jadi orang yang duk nak marah kepada orang semua. Ini bukan daripada samad ataupun sifat, buklik ataupun sifat khulasanah sebagai orang yang mukmin dan juga muslim. Dan juga hadis yang terakhir sebagai tempat sumber kita sebagai nak jadi seorang yang ada adab yang mulia, seorang yang ada nak akhlak yang mulia, iaitu Nabi SAW dia kata, al-mu'minu yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsih. Orang yang beriman yang kasih kepada saudara dia seperti mana dia kasih kepada tubuh dia sendiri lagi. Ini adalah perkataan daripada Ibn Salah sebagai seorang ulama Islam. Sebagai seorang ulama Islam, maka kita di sini tarku mala, yakni kita yang tadi kata masuk mengenai dengan perkara yang muharramat. Muharramat, benda yang haram kita kena tinggal juga. Benda haram pun yang semenjak awal lagi kita kena tinggal. Bagaimana kalau benda itu tidak ada faedah pun, kita paling kena tinggal. Benda yang syubhat, benda yang syubhat kita kena tinggal. Kita dah kecek pada hadis dulu. Hadis yang pertama, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat, kita kecek dah. Hadis yang sebelum ini, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk, kita dah kecek dah. Tinggal benda-benda yang kita tak cerak. Kerana benda cerak banyak. Benda yang cerak banyak. Hadis sama juga. Hadis yang tak cerak di sisi kita, kata hadis ni boleh juga kita nak beramal ataupun peringkat dia sahih ke hasan, kita tak cerak, kita kena tinggal. Kita kena tinggal. Seperti kita kena ingatlah satu kaedah di sisi ulama, hadis Nabi, hadis kalaulah kita tak tahu ataupun asal-asal hadis ni, kalaulah kita tak ada hukum ulama yang kita jumpa, dia adalah dhaif. Kita tidak boleh nak beramal dengan hadis kalaulah kita tak tahu hukum. Satu kali Ibn Hibban mati pada korun yang keempat, Muhammad bin Hibban, dia adalah satu kitab hadis Nabi SAW yang nama kitab Sahih Ibn Hibban.
Selain daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ada juga kitab sahih yang kita kena Sahih Ibn Khuzaimah. InsyaAllah kita akan sebut semua. Dan juga anak murid dia Sahih Ibn Hibban. Ibn Hibban, dia kata satu kali dia ni jumpa kepada satu hadis. Yang mana hadis yang kita baca sekarang, Nabi kata, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil. Jadilah kamu dalam dunia ini, hiduplah kamu dalam dunia ini seperti orang yang gharib, orang pelat. Aw 'abiru sabil, ataupun orang sedang bermusafir. Kita sebagai Islam ni orang pelat dalam masyarakat dalam dunia ini, kerana kita kena turut Nabi, turut Quran. Kerana masyarakat yang ramai ni tidak turut Nabi SAW. Maka orang yang turut Nabi, turut Allah, turut perintah Allah Ta'ala, dia akan jadi orang yang gharib. Dan juga kita sedang nak bermusafir kepada akhirat, sedang nak bermusafir kepada al-jannah, syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Mintalah kepada Allah Subhanahu Ta'ala kita jadi orang yang dapat syurga Allah Subhanahu Ta'ala. Kita ayat hadis ni, Ibn Hibban kata, aku baca pertama satu jalan yang aku jumpa hadis ni, aku dengar hadis ni, aku kata hadis ni adalah hadis yang daif. Hadis yang tidak sahih. Dan juga selepas daripada mana aku jumpa pula, masa selepas itu beberapa tahun aku jumpa jalan yang lain yang riwayat daripada Nabi, bukan jalan aku yang jumpa yang pertama, maka aku hukum hadis ni, tukar hukum yang mana aku hukum yang pertama hadis ni ada dhaif, tetapi atau ada jalan yang sahih aku jumpa selepas daripada itu, maka aku hukum hadis ni sebagai hadis yang sahih. Seperti hadis juga, kalau kita nak cerak, kita tinggal dulu, kita pergi beramal dengan hadis yang sahih, hadis yang hasan. Banyak hadis hasan, hadis sahih banyak dalam Sahih Bukhari, yang mana ulama kata asahhu kutub al-musannafah ba'da kitabillah. Kitab hadis yang paling sahih sekali selepas daripada Quran, Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Kita pergi, kita baca, kita dengar tu guru ngajar hadis dua-dua kitab ni, kita beramal dengan yakin secara 100% kata hadis yang kita amal daripada Sahih Bukhari baik, Sahih Muslim baik, kita yakin, kita tak syak, kita tak kena songsai. Kerana ulama sama ada salaf baik, sama ada khalaf baik, hukum kata Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kedua-dua ini adalah kitab yang paling sahih selepas daripada Al-Quranul Karim. Itulah benar tak cerak, mustabihat, benar makruhat, benar yang makruh, benar yang dibenci oleh syarak, kita kena tinggal juga. Dan juga fudulul mubahat, benar yang boleh buat. Benar yang boleh buat juga, tetapi benar yang tidak beri faedah kepada kita, kita tinggal. Kita dah baca dulu, kalau kita ingat mengenai dengan halaqah kita yang pertama dalam kita nak syarah kitab ini ni, kita kecek pada halaqah yang pertama dulu ni mengenai dengan sirah ataupun sejarah Imam An-Nawawi. Imam Nawawi dia tak makan buah kayu. Bahkan dia ni orang Syam, orang Suria. Suria ni makruf, terkenal bahawa suatu tempat yang subur sekali, tanah dia subur, yang tanah gapa pun akan hidup. Bagaimana buah kayu yang tanam di bumi Syam akan tumbuh secara subur. Tetapi Imam Nawawi tak makan benda tu. Imam Nawawi tak makan buah kayu, buah timung, buah syammam, jenis-jenis buah kayu. Imam Nawawi tak makan. Alauddin Ibn Attar, sang dia dan juga anak murid dia yang sedang hidup dengan dia, tanya kepada Imam Nawawi, sebab apa tak makan buah kayu? Imam Nawawi kata, aku takut apabila makan benda itu, benda yang mubah, benda yang halal, benda yang boleh makan, benda yang halal. Tetapi Imam Nawawi kata, aku takut kalaulah aku makan, membawakan aku ni ngatuk, tak boleh aku nak baca kitab, tak boleh aku nak cari ilmu, nak ngaji daripada guru. Allahu Akbar. Ini orang panggil fudulul mubahat, benda yang mubah, benda yang boleh buat. Kadang-kadang kita kena tinggal benda tu, kalaulah benda tu tidak beri faedah sangat kepada kita. Seperti kita dengar anasyid. Kita dengar anasyid adalah benda yang mubah, kita boleh dengar. Tetapi apabila kita dengar anasyid Islamik banyak lebih daripada kita baca Quran, dengar Quran lagi, maka benda ini pun tidak beri faedah kepada kita. Bahkan tidak beri tambah iman kepada kita. Kerana Allah Ta'ala royak dengan Al-Quran, walaupun setengah anasyid iman kepada kita, tetapi sehari semalam kita dengar nasib saja, kita tak tepuh dengan Quran, tidak dengar Quran, maka bagaimana kita nak tambah Quran?
Bahkan kita membuatkan kita lupa Tuhan. Bahkan kita dengan nasihat sama-sama ni, walaupun makna dia, maksud isi dia baik, tetapi kita kadang-kadang niat kita tidak dengar untuk nak tadabbur ataupun kaikun, nak fati dengan isi dia, tetapi dengar hanya untuk nak sunat saja. Maka benda ini pun kita tinggal pun lebih baik. Kita tinggal pun lebih baik. Itulah benda yang tinggal mengenai dengan ma la ya'ni, tidak ui faedah kita, tidak ui faedah kepada kita. Yang pertama, kita kena tinggal benda haram, benda syubhat, benda yang tidak ui faedah kita, benda makruh, dan juga benda yang mubah, benda yang boleh buat pun kita kena tinggal juga. Tetapi di antara perkara yang apabila ulama sebut benda yang tidak ui faedah kita, yang saya sendiri dan juga sedang mendengar semua ni, yang banyak kita buat, iaitu lidah kita. Lidah kita lah yang kita buat, yang kita kecek, yang kita gerakkan dia ni secara tidak ui faedah kepada kita. Kita kecek, kita guna lidah kita secara al-lagh, benda yang tidak ui faedah kita. Bagaimana kita berguna dia tak ui faedah kepada kita dah? Bagaimana satu orang yang guna lidah dia ni untuk nak ngupak kepada orang, guna lidah dia untuk nak maki kepada orang, dan juga guna lidah dia untuk nak kecek benda-benda yang tidak faedah. Wal-iyadzubillahi min dhalik. Wal-iyadzubillahi min dhalik. Umar ibn Abdul Aziz kata, ia kata bagaimana, man adda kalamahu min amalihi qalla kalamuhu illa fima ya'nihi. Sesiapa yang bila perkataan dia yang keluar daripada mulut dia, perkataan yang gerak daripada lidah dia, yang keluar daripada mulut dia ni, dia bila kata perkataan itu adalah daripada amalan dia, maka dia akan kecek qalla kalamuhu. Dia tak akan kecek mengenai melainkan benda yang dia kecek tu yakni wi faedah kepada dia. Dia tak akan nak guna, tak akan nak guna lidah dia ni kepada benda yang tidak wi faedah kepada dia. Bukan buat benda yang wi binasa kepada dia. Seperti mana Allah Subhanahu wa ta'ala ayat dalam Quran, la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tuhan ayat kata, orang yang najwahum, yang banyak dengan bisik-bisik, yang banyak dengan maki kata ke orang, yang banyak dengan ngupak kepada orang, kecek keburuk ke orang, sebut keburuk ke orang, royak keburuk ke orang kepada orang lain. Benda ini ni Tuhan tak ambil, Tuhan tolak dulu. Benda yang tidak ada faedah. Najwahum ni benda kadang-kadang pun dia kecek benda yang betul, benda yang molek, benda yang bukan benda haram secara terus. Tetapi tidak ada faedah pun, Allah Ta'ala tak akan nak ambil kira. Melainkan apabila lidah dia ni guna untuk bisadaqatin, amara bisadaqatin, suruh orang buat sedekah, suruh orang amara bi ma'ruf, ma'rufin wa, suruh orang buat baik, au islahin bainan nas, ataupun islah baiki di antara manusia. Dan juga satu kali Nabi SAW jawab kepada Mu'adh ibn Jabal. Mu'adh bin Jabal tanya kepada Nabi SAW yang hadis sahih yang kita akan jumpa juga dalam kitab 40 hadis Imam Nawawi, panggil sepatah perkataan Nabi SAW dalam hadis itu. Mu'adh bin Jabal tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, anukhadhu bima natakallamu bihi, adakah kami, benda yang kami kecek, benda yang keluar daripada mulut kami, lidah kami adalah kita diambil kira di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala akan ambil kira? Nabi jawab bagaimana? Thaqilatka ummuk ya Mu'adh, wa hal yakubbun nas ala manakhirihim fi an-nar illa hasaidu alsinatihim. Nabi SAW kata, bukankah manusia yang sebab mereka masuk masuk neraka, duk patak neraka ni dengan sebab lidah mereka? Nabi jawab kepada Mu'adh bin Jabal, bukan sebab lidah mereka kah yang Mu'adh, yang mana menyebab mereka masuk duk dalam patak neraka dengan sebab lidah mereka, dengan sebab hasaidu alsinatihim, lidah mereka lah
yang mereka guna dengan tidak ada faedah, dengan tidak ada pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itulah kita kena jaga lidah kita, kita keceklah. Seperti hadis yang kita riwayat tadi kata, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kecek mana baik. Dua pilihan saja bagi orang yang beriman kepada Allah Taala. Hei orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hei orang yang dia kata dia beriman, ingatlah hadis ini Nabi riwayat cerak. Dua jalan saja kepada kita. Kalaulah kita tak boleh nak kecek benda yang baik, kita senyap. Kita senyap. Kita senyap, jangan kecek benda-benda yang tidak baik dah. Lebih lagi apabila kita kecek benda tu pergi maki kepada orang, kata kepada orang, royak benda-benda buruk kepada orang, ngupak kepada orang, maka lidah kita tu akan jadi sebab kita masuk neraka. Kerana hadis Sahihul Bukhari, sahabat tanya, sebab apa orang Islam ataupun orang masuk syurga banyak sekali? Nabi jawab dua perkara, iaitu al-birru wa husnul khuluq. At-taqwa wa husnul khuluq. Nabi jawab kata dua perkara yang buat orang masuk syurga banyak kali. Yang pertama, takwa kepada Allah SWT. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak baik. Akhlak baik. Akhlak baik adalah salah satu benda yang nak timai kita untuk jadi orang, jadi kita jadi ahli syurga. Dan juga sahabat tanya pula, sebab gapo yang menyebabkan manusia masuk neraka banyak sekali? Yang pertama, al-famu dan juga al-farju. Dua perkara juga. Yang pertama, mulut. Ataupun salah satu hadis lagi, dengan sebab lisan, lidah kita, yang menyebabkan manusia ni masuk neraka banyak sekali. Yang kedua, kemaluan kita yang kita tidak jaga dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Dua-dua perkara ini yang terlebat di masyarakat kita. Lidah kita guna yang tidak ada faedah. Kita dengan orang kafir, kita tak lawan mana. Tetapi dengan orang Islam, kita maki, kita kata, kita tuduh dia sebagai perkataan, kita guna lidah kita dengan orang Islam. Dengan orang Islam, saudara kita yang Allah Ta'ala kata innamal mu'minuna ikhwah, kita duk ngupak dia. Kita tak tahu kah, kita tak biasa baca kah? Nabi Allah Ta'ala kata dalam Quran, wailul likulli humazatil lumazah, binasa orang yang ngupak kepada orang, kecek benda-benda buruk orang. Bagaimana dia gitu tuduh orang, fulan sesat, fulan buat bid'ah, fulan gitu gini. Fok dia sahaja yang betul. Bagaimana mereka, waliyadzubillah, kita jauhlah daripada sifat-sifat ini. Bagaimana dia nak jadi al-muslim al-kamal, orang Islam yang kamal, sampai kepada peringkat al-ihsan. Apabila dia tinggal benda-benda yang tidak faedah kepada dia, mula daripada perkataan dia, lidah dia tinggal benda yang walaupun benda itu mubah, akan membawa kepada dia sebagai jadi orang yang ihsan, muhsin. Peringkat yang paling tinggi sekali yang kita dah baca dalam hadis Jibril, hadis yang kedua dulu, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Bahkan kita jadi hamba Allah Ta'ala dengan hal keadaan kita tahu kata Allah Ta'ala sedang duk tengok kita, ataupun kita sedang duk tengok Allah Ta'ala. Apabila kalaulah kita tak nampak Allah, kita ingatlah Allah Ta'ala nampak kita. Allah Ta'ala nampak kita. Allah Ta'ala nampak kita. Kita jangan lupa. Kita nak kata apa, kita nak kecek apa, kita ingatlah kata Allah Ta'ala sedang nak dengar kita. Allah Ta'ala sedang duk dengar kita, sedang duk lihat kepada kita. Gapo yang kita nak kecek? Gapo yang kita nak kecek? Setengah ulama kata, idza takallamta, apabila kamu kecek, fadhkur sam'allaha lak. Sam'allahi lak. Apabila kamu kecek, ingatlah di sana Tuhan sedang duk dengar apa yang kecek. Dan juga takutlah kepada Allah Ta'ala. Dan juga apabila kamu senyap, wa idza sakatta fadhkur nazrahu ilai. Apabila kamu kecek, ingatlah Tuhan duk dengar. Balah ni orang panggil peringkat al-ihsan, peringkat ihsan muhsin yang paling tinggi sekali. Wa ibadat, jadi hamba Allah Ta'ala, hal keadaan kita fikir kata Allah Ta'ala sedang duk tengok kita. Hal keadaan kita ni nampak Allah Ta'ala. Walaupun kita tak nampak, Allah Ta'ala nampak kita. Dan juga apabila kita senyap, kita tak kecek, kita ingatlah bahawa benda yang kita tak kecek, kita senyap ini adalah benda baik. Dan sedang Allah Ta'ala sedang duk tengok kita. Nazrahu ilaik. Allah Ta'ala duk tengok kepada kita. Sedang pendengar yang dirahmati Allah sekalian.
Maka salah satu alamat, salah satu ulama Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in, mati pada tahun 110. Dia kata pada mana? Min alamati i'radillah 'anil 'abdi ay yaj'ala syaklahu fi ma la ya'ni. Syuklahu fi ma la ya'ni. Al-Hasan Basri kata salah satu alamat yang kita nak tengok, kata Tuhan ni tak padu kepada satu orang, satu hamba dia. Tuhan tak padu, Tuhan paling bakal kepada dia. Waliyazubillah min zalik. Kita tak usah balas tu. Kita nak Tuhan peduli kepada kita. Tuhan nak Tuhan ni kasih kepada kita, rahmat kepada kita, hidayah kepada kita. Kita tak say Tuhan paling belakang kita kepada kita, dak peduli kepada kita. Hasan Basri kata, Hasan Basri seorang tabi'in, seorang salah yang ulama kata perkataan dia ni meh dengan perkataan Nabi. Hasan Basri dia abid, suka ibadat kepada Allah Ta'ala, kecek dia ni tak syak lah nak seperti Nabi SAW. Dia kata apabila Ta'ala nak tinggal, nak paling belakang, tidak peduli kepada satu orang hamba dia, Allah Ta'ala akan nak dia ni duk sibuk dengan benda yang tidak ada faedah. Sikit-sikit nak dia duk dengan benda tidak faedah. Sikit-sikit nak dia duk dengan benda yang maksiat. Sikit-sikit nak dia duk benda yang tidak pada dia, benda yang mubah yang tidak pada dia. Bagaimana apabila dia duk dengan benda-benda yang haram yang tidak kepada dia, faedah kepada dia, bahkan mudarat kepada dia. Waliyadzubillah min zalik. Ini salah satu ulama. Satu alamat yang Allah Ta'ala tak peduli kepada kita, iaitu Allah Ta'ala akan kita ni sibuk. Duk sibuk dengan benda yang tidak ada faedah, sibuk dengan benda-benda yang maksiat, yang fafun, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah min zalik. Inilah hadis kita pada hari ini. Hadis yang kedua belah. Kalau nak kecek lagi pun boleh, tapi masa yang tidak cukup kepada kita. Hadis yang pendek, hadis yang singkat. Insya-Allah kita akan dapat manfaat faedah yang banyak daripada hadis ini. Dan insya-Allah taala maka masa pada hari ini cukup sekadar inilah. Maka insya-Allah sedikit nak isytihar kepada sedang pendengar. Besok hari kita ada salah satu daurah, satu obrom mengenai dengan sifat solat Nabi SAW. Kita buat yang dibuat ataupun yang dicat ataupun buat oleh segulungan pelajar kita di Jamiah Fatani, KSM Usuluddin, bahagian Usuluddin. Di sana dia buat satu daurah, satu obrom mengenai dengan sifat solat Nabi, mula daripada 8:30 pagi sampai kepada asar ataupun jam 4. Kita nak obrom mengenai dengan sifat solat Nabi mula daripada takbir, takbir Nabi, setiap gerak-geri Nabi dalam solat sampai kepada at-taslim. At-taslim ka'annaka tarahu, seperti mana kita tengok kepada Nabi. Sekarang Nabi royak kata sallu kama raaitumuni usalli, seperti hadis sahih Bukhari Muslim. Nabi royak mayalah kamu seperti mana kamu tengok Nabi semaya. Kita akan obrom mengenai dengan solat Nabi berdasar daripada ayat Al-Quran dan juga sunnah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Hadis-hadis yang Nabi yang sahih. Maka siapa senang pendengar, siapa kita ada golongan yang pelajar pun boleh nak masuk, orang-orang kampung, orang biasa pun boleh nak masuk juga. Dan di sana insya-Allah kita akan mula dengan jam 8:30 sampai kepada jam 4. insya-Allah kita akan daurah ataupun obrom mengenai dengan sifat solat Nabi SAW, yang mana kita akan guna bahasa Sia. Dan kita akan guna bahasa Sia untuk orang yang masuk obrom ni boleh faham belaka. Kerana ada kalangan pelajar pun yang datang jauh pun mereka tak faham bahasa Melayu, kita guna bahasa Sia untuk mudah mereka faham insya-Allah. Maka siapa yang boleh nak masuk, bolehlah telefon masuk kepada stesen radio kita insya-Allah. Insya-Allah taala di Mafana Jamiah Fatani, Mahawi Chalai Fatani insya-Allah taala esok hari jam 8 sampai 4 insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.